المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى علومه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dekat emas dan perak bernilainya terlebih daripada di dalam tas, dan jika engkau tanya daripada pintunya, maka dalam 40 tahun perjalanan. Maka engkau tanya daripada tiap anginnya bagi pokok kayunya, maka bahawasanya terlebih membingungkan bagi hati daripada gendang bagi orang yang mendengarkan dia. Dan jika engkau tanya daripada naung kayunya, maka satu pun kayu perjalanan kuda yang sangat pantas daripada pelariannya bersungguh-sungguh di bawah naungan 100 tahun dia dapat Orang yang terbawa sampai tiada dapat memutuskan dia. Dan jika engkau tanya daripada luasnya, maka sekurang-kurangnya milik seorang mukmin di dalam manusianya daripada serunya. Dan kebunnya perjalanan 1000 tahun. Dan jika engkau lelaki ulang kembali salah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau tanya daripada bejananya, maka daripada emas dan perak. Jernihnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fid-darain. Ibarat Allah Ta'ala, ibarat Allah Ta'ala di alam dunia, kita boleh nampak dan orang boleh tolong. Tetapi ibarat Allah Ta'ala di alam barzakh, kita tak nampak dan orang pun tak boleh tolong. Dan ibarat Allah Ta'ala di padang mahsyar, sekarang kita tak nampak dan orang tak boleh tolong. Juga ibarat Allah Ta'ala di dalam neraka, sekarang kita tak nampak dan orang tak boleh tolong.
Ma salakakum fi saqar. Sama. Qalu lam naku minal musallin. Berkata mereka itu orang yang kena kifarat. Berkata qalu, qala itu mana telah berkata, waw dan alif itu alamat kata ramai, domir jamak. Qalu berkata mereka itu ahli neraka saqar, lam naku minal musalli, aku tak sembahyang. Sekarang kita sedar, kata umur 20-an dulu kita tak sembahyang, umur 30-an dulu pun kita tak sembahyang, umur 50-an baru kita sembahyang. Kita mau buat sembahyang qada, tidak ada orang larang. Kita tak mau buat sembahyang qada, undang-undang dunia tidak tahan sendiri. Kifarat Allah Ta'ala di alam dunia dengan tangan manusia sendiri. Azab Allah Ta'ala di dalam negeri akhirat dengan manusia sendiri. Allah Ta'ala tidak menzalimi akan hamba Dia, tetapi di alam dunia dinamakan kifarat, di alam akhirat dinamakan azab. Dunia kifarat, akhirat azab. Kita mengkhianati jalan laluan air. Kita mengkhianati jalan laluan air. Tutup. Panas dia buat. Apabila tutup jalan air, bila sampai masa dia nak lalu tak boleh, air dia jadi. Manusia ni bodoh. Air jadi. Dia tak berjeri. Dia dah lalu tak lepas, dia tak berjeri, dia berkumpul. Dia nak pergi ke bawah pun tak boleh. Dia duduk dia membokok, dia lalu ke atas. Air jadi. Dia duduk sampai masa Allah ke atas. Dunia ibarat, akhirat azab. Ada orang dulu angkat dipindah sana sini, tapi azab Allah Ta'ala dijadikan kulit kita 70 lapis. Tiap-tiap satu lapis dipenuhi dengan bara api neraka. Ada atau tidak?
dan tidak ada hukum larang semayang qada. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk berbaring, tak boleh berbaring melentang, tak boleh melentang isyarat mata. Tidak ada yang larang. Dan kita tak buat semayang qada. Keluarga mana pun tidak marah. Pulanglah pada kau. Tunggulah Allah Ta'ala, tunggu azab pertama kali di dalam alam kubur. Jika kita nak mengelak daripada azab Allah Ta'ala di dalam alam kubur, nak mengelak daripada azab Allah Ta'ala di padang mahsyar, nak mengelak daripada azab Allah Ta'ala di dalam neraka, kul in kuntum sabur. Kalau kamu nak mengelak ketiga-tiga tempat azab tadi, kau ikut uswah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu lepas daripada tiga tempat azab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buat tak semayang qada? Ada. Ada. Sebab apa dia qada? Sebab tertinggal. Dia tertinggal sebab apa? Tertidur. Dua pagi tinggal usul pada syarat hukum fiqh. Tinggal sembahyang yang usul pada syarat apa hukum? Sunat. Sunat segerakan qada. Tinggal dengan sebab usul pada syarat. Sunat segerakan qada. Kalau tinggal dengan sebab malas, apa hukum? Wajib disegerakan qada. Sudah. Mari kita balik ke dalam surga balik. Ulang balik lagi. Jika engkau tanya daripada bejananya, maka daripada emas dan perak jernihnya terlebih daripada di dalam gelas. Bijana tu bahasa tua tu. Mangkuk pinggan, periuk belangko, gelas cawan. Bahasa tua kata bijana. Bijana di dalam syurga emas dan perak. Jernih lebih daripada gelas cawan. Emas perak jernih macam mana? Kita tunggulah pergi ke syurga. Yang nak boleh masuk ke dalam syurga, syarat yang pertama apa dia? Mati dalam iman betul. Syarat yang kedua apa dia? Wa amilus shalihat umum, jawab dan khusus. Syarat yang pertama apa dia? Tak betul atau yang pertama mati iman betul. Ini ayat yang kedua.
selesai ibadat solat, jangan tunggu waris kamu bayar fadiah. Selesaikan sembahyang qada, waris tak perlu bayar fadiah lagi. Sembahyang qada kalau waris nak tolong qada boleh tak? Boleh. Kalau nak bayar fadiah boleh tak? Boleh. Di antara puasa dengan fadiah yang mana afdal? Bayar fadiah lebih afdal daripada tolong qada. Itu hukum fiqh. Itu jamaah saya ramai-ramai jangan harap kepada waris anak menantu, harap pada diri sendiri. Al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Bahasa Arab, berpegang teguh pada diri sendiri tangguh kejayaan. Buat sembahyang qada sendiri yang belum habis lagi, sudah bijana daripada emas dan perak. Bijana daripada emas dan perak ni Allah Ta'ala sedia tahu bagi siapa dia. Uiddat lil muttaqin. Apa makna muttaqin? Ya, muttaqin ya'muruna bil ma'ruf. Itu ta'rif muttaqin. Kalau saya tanya, adakah kamu beramai-ramai tergolong di dalam golongan orang muttaqin? Tentu jawab ya, saya orang muttaqin. Boleh mengaku, tapi ta'rif dia ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu ta'rif muttaqin, ibarat ila minhajul 'abidin. Uiddat lil muttaqin. Bijana emas dan perak itu Allah Ta'ala sedia tahu bagi orang muttaqin. Dah tak jelas kelompok kita bicara muttaqin tadi. Muttaqin bukan di pakaian, muttaqin bukan di ijazah master, tidak. Muttaqin bukan anak orang alim. Muttaqin bukan warga negara itu, negara ini. Muttaqin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu ta'rif muttaqin. Rasalah sendiri, aku ni termasuk tak dalam orang muttaqin. Masuk kalau jangan masih mencampuri lagi di antara ma'ruf dengan munkar, tak dibilangkan muttaqin. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampuri di antara ma'ruf dengan munkar. Jikalau kamu mencampuri di antara ma'ruf dengan munkar, unang-unang dunia tidak ada saman ke atas orang itu. Tetapi apabila kamu balik pada alam yang kedua, tetap kamu akan terima saman daripada Allah Ta'ala. Pertama kali di mana? Di dalam alam kubur. Al-qabr
an-niran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lubang kubur itu satu gaun daripada gaun neraka. Jikalau kamu mencampuri di antara ma'ruf dengan mungkar, Allah Ta'ala saman yang kalian semua di mana? Di padang mahsyar. Jikalau kamu mencampuri antara hakun dengan batilun, Allah Ta'ala saman kalian tiga di mana? Di dalam neraka. Berjalan atas sirat, jatuh ke dalam neraka. Itu tempat yang ketika saman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jelas, tak biasa dengan bertanya. Allah Ta'ala sama bagi orang yang mencampuri di antara hakun dengan batilun. Okey, ilmu apakah amalan ilmu apakah amalan ilmu apakah yang hendak membersihkan daripada mungkar? Ilmu tasawuf. Pergi belajar ilmu tasawuf pada guru yang berguru, belajar pada guru yang berguru yang mengajar ilmu tasawuf. Pergi belajar. Pergi belajar ilmu tasawuf pada guru yang berguru. Pergi belajar tasawuf kepada guru yang berguru. Pergilah sana. Jangan guru yang berguri. Aku tak bisa menanya. Jangan guru yang berguri. Dalam tu bukan wala-wala main. Pergi belajar ilmu tasawuf kepada guru yang berguru, bukan guru yang berguri. Apa maksud Ustaz berguri? Aku tak bisa dengar jelas apa dia sumber guri. Kalau guri itu Kalau guri tahulah apa tepi bakar tu tak mengguna dah campak tepi tu. Itu guri. Ini guru yang berguri. Okey. Maksud guru yang berguri, dia menyampai hukum tasawuf, tapi amalan dia bukan tasawuf. menyampai. Ya, dia menyampai hukum tasawuf, tapi dia tak beramal dengan amalan tasawuf. Itu guru yang berguri. Cari guru yang berguru, jangan cari guru yang berguri. Cara nak membersihkan daripada mungkar, daripada mazmuman, daripada maksiat zahir dan batin, kena selam ke dalam ilmu tasawuf. Kenapa dia tak bertanya ni? Itu nak jawab ke?
neraka saya. Ya. Dia naik sambung. Pi upah yang ketiga, ya soal apa? Puasa. Tak lepas jatuh pula. Saya kena lalu ke 7 upah. Tak lulus, tolak. Habis kesalahan, naik. Sambung pula. Tak lulus, tolak pula. Itu kena tengok kesalahan dia. Dia duduk dalam neraka yang paling lama sekali 70,000 tahun. Itu yang paling lama sekali duduk dalam neraka. Dah, sebab itulah nak belajar ilmu syarah ni pada guru syarah, dia hanya guru yang berguru. Guru yang berguru kata semayang yang kamu tinggal dulu-dulu wajib kena qadha. Berdalil dengan ayat wa aqimis salata li dzikri. Berdalil dengan ayat ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kalau yang berguru pada guru yang berguri, tak perlu qadha, taubat sudah. Itu guru yang berguri. Ada tak alamnya apa hukum macam itu? Ada. Jangan. Syarat nak taubat tu ayat la'ana anil ma'siyati. Tinggal perkara yang berdosa. Kalau tak semaya nak tinggal perkara yang berdosa, tak semaya tu nak buat macam mana? Demo belajar hadis, belajar tafsir, tapi tak belajar hukum. Orang Selatan Thai, pondok-pondok Selatan Thai belajar hukum dulu 10 tahun. Baru Quran hadis, Quran sebab tu dia mantap. Kita baca taubat, tak baca syarat nak sah taubat. Tubu ila Allah taubat, tak baca yang tu dulu. Betul. Tapi syarat nak sah taubat, ada cerita tak di ayat tu? Jangan menyalahkan Al-Quran. Hukum tu waktulah saya suruh baca. Kalau pak semayang jangan kena baca musalli. Kalau pak semayang, kalau bab akidah, katakan akidah najib sekurang-kurang. Kalau bab tasawuf sekurang-kurang, hidayah sadiqin sekurang-kurang. Baca hukum situ dulu, baru boleh baca Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Dah. Guru yang tak belajar hukum, ya kamu tak sembahyang, kamu bertaubat. Coba soal balik. Nabi ada tinggal tak sembahyang? Ada. Dia ganti balik tak? Ganti tu panggil apa? Panggil qadha. Nabi ada qadha, sallu kama raaitumuni usalli. Kamu tengok aku sembahyang, aku tinggal, aku qadha. Kenapa kamu tinggal, kamu tak qadha? Ikut uswah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala kasih kepada orang itu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kamu ikut aku ni. Rasulullah SAW kata, yuhibbukumullah. Allah Ta'ala kasih kepada kamu. Dah, yang pada lama sekali dalam neraka 70,000 tahun. Kalau macam dalam di para masa dengan dalam neraka tu hanya makhluk dia, manusia saja. Sebab dia macam mana dengan makhluk lain, jin ke syaitan ke. Sekali lagi, kalau macam di pada masa, di pada masa selain daripada manusia, ada makhluk lain yang akan menunggu di mana, ada jin. Ada tak makhluk lain macam syaitan, binasa? Itu dia. Jangan pada masa, jangan pergi lagi ke
di padang mahsyar. Allah Ta'ala firman orang azab. Ayat ini tertuju kepada orang yang diazab di padang mahsyar. Di alam dunia dia derhaka kepada Allah, di padang mahsyar diazab. Allah Ta'ala firman pada bunyi begini. Qala Allah Ta'ala sabuna yauma yafirru. Teruskan. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ila akhir ayat. Manusia yang derhaka kepada Allah diazab di padang mahsyar. Itu azab yang kedua. Jin yang derhaka kepada Allah pun diazab di padang mahsyar kali yang kedua. Syaitan dah tertudah. Sebab syaitan ada tak Islam? Syaitan ada Islam tak? Tak ada. Apa yang ada Islam? Jin dan manusia. Manusia, jin, syaitan diazab di padang mahsyar yang derhaka kepada Allah. Yafirrul mar'u, berlari-lari oleh seseorang, min akhihi, tak mahu berjumpa dengan saudara. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi, tak mahu berjumpa dengan kawan, lari daripada azab Allah. Kenapa? Api kejar di belakang, ular kejar di belakang, matahari jengkal dengan kepala. Wasahibatihi wa bani, tak mau berjumpa dengan kawan, tak mau berjumpa dengan anak. Ya, jin, syaitan, manusia yang derhaka kepada Allah diazab di padang mahsyar. Dan juga di neraka. Ya. Dan juga di neraka. Berakhir sekali di dalam neraka. Tapi kalau di neraka tu jin dijadikan daripada api sendiri. Kalau kita tahu jin dijadikan daripada api. Jadi api masuk dalam hati orang di neraka. Manusia Allah Ta'ala dijadikan dia daripada tanah. Jin, iblis, syaitan daripada api. Asal jin, anak jin iblis, anak iblis itu syaitan. Anak iblis syaitan asal daripada api. Manusia daripada tanah, yang neraka kepada Allah Ta'ala, balik ke dalam api neraka. Jin, iblis, syaitan daripada api, yang neraka kepada Allah Ta'ala pun balik kepada api neraka juga. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Penuhkan kerana neraka itu daripada jin dan manusia semua. Terus habis
Tapi ilmu bukan dipandang. Ini gelas. Dalam gelas ada ais ketul. Ada tak taruh air ketul di dalam? Ada apa ya? Kuat belum? Manusia sama. Ada usul ini malam. Tengok ada. Dah. Dah tahu. Kata masakan dia tak sedap, jangan makan di situ. Pergi carilah dia restoran yang masakan sedap. Dah tahu dah. Makan sekali pun tak sedap. Pergi cari tempat sedap. Dah. Sedap. Yang kedua, sambung lagi. Dan jika engkau tanya daripada pintunya, maka adalah luasnya 40 tahun perjalanan. Pintu syurga. Jamaah bertanya pada guru yang berguru, berapa luas pintu syurga? Satu pintu perjalanan selama 40 tahun. Baru satu pintu. Satu pintu, ia ada dua pintu. Apa dia satu pintu, dua pintu? Satu pintu ada dua daun. Tiap-tiap satu daun ni faham ke tak? Nah, tiap-tiap satu daun 40 tahun perjalanan unta biasa. Luas kan? Dengan sebab luas inilah masyarakat tidak berebut kepada syurga. Dengan sebab luas, dia berebut hak pintu sempit. Pintu luas terbuka 24 jam, dia tidak berebut. Jangan hukum orang, diri sendiri. Umur jamaah sekarang 65 tahun. Atau ada lebih, ada kurang. Berapa hari jamaah belajar ilmu fardu ain? Apa tahu Rezaki belajar fardu ain? 5 tahun. Ya, Katalah 5 tahun. 5 tahun. Dia tak berebut semasanya 40-an 30 dah, baru 5 tahun. Dia tak berebut. Kenapa? Kalau pergi lama pun boleh masuk ke dalam syurga sebab pintu luas. Kalau pintu luas, bangunan syurga lagi luas. Tak perlu kita berebut. Pergilah cari pengalaman dalam neraka dulu. Pergi cari pengalaman dalam neraka. Tak penuh lagi isi syurga. Umur 65 tahun, baru 5 tahun belajar fardu ain. Sembahyang qada tak tahu di mana lagi. Dia tak berebut. Sebab syurga luas, pintu-pintu. Sesebuah keluarga dalam syurga, dia tinggal sebuah rumah, sebuah kan sebiji rumah. Sama-sama orang petani berkata macam tu juga. Tapi tanpa rumah tu besar, lebar, sejauh mata memandang, panjang sejauh mata memandang. Tiap
tiap satu keluarga. Jangan risau, surga luas. Pergilah ke neraka dulu. Di dalam satu tapak rumah tadi sebuah keluarga lengkap taman, sungai. Dalam taman tiap-tiap buahan ada. Sungai madu ada, sungai susu ada, sungai arak ada, sungai air tak berubah pun ada. Jangan risau, pergilah ke neraka dulu. Dah. Apa dia sering cepat sikit? Dalam rumah kita ni sebagai itu ada yang bekas seorang tak ada. Jadi Allah tak izinkan kita berdoa. Di mana ni? Dalam surga. Cari-cari anak bongsu tak ada. Cari-cari anak bongsu tak ada. Awak cornak ke mana? Oh, dia keluar ke pasar Minggu. Pasar Minggu ada dalam surga. Ibu kau Haji Zaki kau tak nampak anak bongsu aku kan? Tak nampak lah Azmi. Ditanya Mama pula. Mama, ada berjumpa tak dengannya anak bongsu saya? Tak berjumpa Azmi. Ditanya Cikgu Latifah, Cikgu jumpa tak dengan anak bongsu saya? Tak berjumpa. Mana nak cari? Azmi banyak kepada tingkah yang ke-100. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, tolong syafaat anak kami Fulan bin Fulan. Nabi jawab, Azmi itu aku nak munajat dengan Allah. Allah tunjuk dalam neraka, Ya Rasulullah, tolong syafaat. Aku tak boleh syafaat. Kenapa ya Rasulullah? Anak bongsu kamu mati berpisah dengan iman. Habis riwayat di situ. Dah. Siapa? Azmi? Anak bongsu kamu berpisah dengan iman. Aku tak boleh syafaat. Dia kekal buat selama. Mungkin mati tidak dalam iman ya? Ya, mati tidak dalam iman. Macam mana Abu Talib. Jangan kata anak bongsu kamu Azmi, pakcik aku pun aku tak boleh syafaat. Dah. Ya. Mati dalam iman. Kalau mati dalam iman, oh anak bongsu kamu dalam neraka. Ya Rasulullah syafaat. Ada kata tu. Hak mati dalam iman, okey. Yang paling lama sekali duduk dalam neraka, dia keluar, Nabi pergi ambil keluar. Dengar kisah. Satu ketika Nabi duduk di dalam sebuah khemah warna hitam, mempunyai 1000 pintu dalam surga. 1000 pintu ni khemah besar mana? Sekira lah, itu saya tak nak kira. Menghadap hidangan buah-buahan. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah pada Jibril alaihissalam, kau ke neraka. Kau pergi tengok umat Muhammad ada tak dalam neraka. Jibril pergi. Dengar suara umat Muhammad dalam neraka berjerit, Ya Muhammad, kau lupa kepada aku. Jibril turun. Apabila umat Muhammad dalam neraka tengok Jibril, kau balik, kau sampai ke salah
Jibril balik ke syurga menghadap Muhammad dalam menangis. Dia kata, Muhammad, umat kamu masih ada lagi dalam neraka. Dia kirim salam kepada kamu. Nabi tolak hidangan Tuhan terus ke neraka dengan Jibril. Ini hadis ini dapat pada Yahudi. Dia pusing balik. Dia kata, kenapa kita percaya pada Muhammad sedangkan Muhammad kena masuk neraka? Masuk bukan diasal, masuk dan ambil umat keluar. Ini padri kalau dia buat dia hadis, dia pusing. Nabi Isa tidak pernah sahabat pula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Dia tolak. Dia faham daripada hadis. Bukan dia tak faham, tapi dia pusing. Dia faham? Nabi betul. Sebesar-besar api neraka jadi kecil macam lampu ayam. Lalu api bercakap, ya Muhammad, ambilkanlah apa siapa yang kamu nak ambil. Kamu jangan masuk lagi dekat aku. Kalau kau masuk, aku akan pingsan. Api neraka bercakap, aku akan pingsan. Dia ambil orang tadi 40,000 tahun tadi, ambil dicapak fa'ulqiya fi nahri hayat. Keluar katakan dicapak dalam sungai hayat. Itu hadis menunjukkan sungai hayat itu ada. Bila dia campak di situ, Nabi perintah masuk. Dia masuk kaki sebelah, dia keluar. Nabi pasal suruh masuk, dia kata malu. Kalau dah malu, kamu mohon kepada Allah, ada ilahi kamu ingtakum minan nari, orang merdeka daripada neraka. Bila doa pada Allah Ta'ala, jadi bersih masuk, senyum sana. Dia pada lama sekali 70,000 tahun. Dah saya di zaman Rasulullah dulu, macam kita ada masalah apa-apa, macam kita kata ada Ibnu Malik itu, dia beranak tidak sangat. Lepas tu dia suruh doa. Dalam kitab Nabi Bersih. ulang balik ngomong ringkas padat. Dia zaman Rasulullah dulu, ada satu orang tu Ibnu Malik nama dia. Dia beranak. Zaman Rasulullah SAW. Masa Nabi hidup dulu lah. Lepas tu dia beranak, anak tak nak sangat. Dia beranak, Anak tak nak sangat. anak tak ada tangan. Habis tu Lepas tu dia pakai-pakai, dia pakai tajukah Rasulullah doa dalam kitab Nabi. oh. Dia doa ada tangan tu. Soalan hukum apa dia? Tak boleh lah dia doa masa dia hidup tu. Oh. Yang tu dia asyik buat anak tu ada tangan. Tu semasa dia hidup sebagai mukjizat. Esok dia begini, tak ada kaki tangan tu. Anak pembesar musyrik. Kemudian pembesar musyrik itu hantar 7 bakul hadiah kepada Nabi. Hantar hadiah 7 bakul kepada Nabi. Kemudian cukup 7 hari Nabi pergi ziarah pembesar musyrik tadi. Bila pergi, pembesar musyrik kata, Muhammad, aku bukan tak percaya kau Nabi lagi Rasul, tapi coba kamu buktikan macam mana Nabi Musa dan Nabi Isa. Lalu Nabi bertanya, apa kamu mahu? Dia kata, Muhammad, aku ada seorang anak gadis, tapi 2 kaki tangan tak ada. Nabi kata, ambil keluar, tutup dengan satu helai kain putih. Lalu Nabi berdoa, doa habis, gadis tadi bangkit lari masuk bilik. Itu kisah, itu bagi mukjizat. Nabi berdoa kepada tidak ada 2 kaki tangan. Ya, habis ada apa? Kalau macam sekarang bertawasul dengan Rasulullah, macam mana? Kita macam boleh tak kita minta Rasulullah tu? Boleh tak?
nak tawassul dengan Rasulullah SAW. Sekarang ni boleh tak kita nak tawassul dengan Nabi? Boleh. Minta apa pun kita macam mana kita buat tawassul. Dan kita kena syafaat. Zaki nak minta nak kahwin yang kedua pun boleh. Kalau dua-dua tiga orang nak yang ketiga pun boleh. Lafaz tawassul bukan kata ya Rasulullah, bukan macam tu, adalah lafaz khusus. Di dalam berzani kata wa natawassalu ilaika bi syarafi zatil muhammadiyah, bukan hadis. Bumi Arab, hadis Quran. Ini adalah untuk ke Arab Malaysia. Ini berzani dah fokus dah. Sekarang orang tak baca dah berzani. Kalau Maulidur Rasul pun dah dia ceramah, dia bersarap begitu, dia tak baca. Sebab tu bila saya baca kata wa natawassalu ilaika bi syarafi zatil muhammadiyah, jangan kata hadis, tidak. Tapi lafaznya, lafaz tawassul bukan di dalam buku berzani. Dalam buku Yasin pandai jamaah, bagi amalkan. Dan tahu kata ada dalam buku Yasin, tak tahu kata boleh amalkan. Tapi kalau kita bertawassul tu ada tak macam ada yang doa-doa tertentu, masa tertentu lah kita minta benda yang tertentu. Zaki, cara kita nak tawassul, kita berdoa dulu. Tawassul minta Nabi dari, tengoklah ibarat aja, tapi dia doa dulu. Akhir sekali baru dia tawassul. Yang paling senang, Zaki bawa buku Yasin ini adalah tawassul. Mari saya tunjuk cara. Sudah habis. Ya saya. Yang disebut keluarga dalam syurga, keluarga yang besar atau enggak? Apa dia? Disebut kita ada keluarga itu di syurga. Bukan keluarga yang besar atau enggak? Kita dalam syurga. Warga dalam Keluarga dalam syurga itu. Keluarga yang besar atau enggak? Keluarga Yang ada sekarang atau enggak? Oh, Sebab dia pun ada keluarga juga. Keluarga yang bawah. rangkai-rangkai maksudnya. Kalau bapak kita mungkin masuk sekali dengan bapak kita, ataupun dia mati setakat mana tu keluarga kita, keturut dia punya nasab betul. jelas macam tu lah, senang jawab. Ini soalan macam bisi dalam kelam. Terang, kalau tak terang, saya tak patah, saya tak boleh jawab. Alhamdulillah saya faham, insyaAllah senang jawab. Dengan pasal menu. Bagi Yusuf ni dia tak ingat masalah pasal menu ni. Cuba dengar. Satu hari bapa ziarah anak. Atau mana rumah lain. Satu hari anak ziarah bapa. Satu hari murid ziarah guru. Itu bukan keluarga murid. Ini nak jawab keluarga. Okey. Ayah Pak Ji Yusof, dia duduk dengan keluarga dia. Maknanya isteri dia. Pak Ji Yusof anak dia duduk dengan isteri Pak Ji Yusof, keluarga dia. Anak Pak Ji Yusof duduk dengan isteri dia, berangkai mereka sampai kiamat. Itu maksud keluarga. Ya, boleh faham? Sebenarnya tak payah, tapi tak faham tu kena ulang-ulang katanya.
Okey, habis tak apa. Terus lagi. Jika engkau tanya daripada tiup anginnya bagi pohon kayunya, maka bahwasanya terlebih merindukan bagi hati daripada gendang bagi orang yang mendengarkan dia. Jangan duduk dalam serga kelab, taman-taman jamaah, terdiri daripada pokok-pokok. Angin meniup daun pokok, lebih merdu daripada genang-genang. Di sini sebut genang, orang petani dia sebut kata lebih merdu daripada serunai di alam dunia. Cuba dengar serunai wayang kulit ataupun silat, merdu tak suara serunai dia? Nyari itu. Tiupan angin, daun kayu sesama daun kayu selisih. Nak kata macam mana ni, bahasa macam mana? Daun kayu dia berlaku, panggil pun bahasa macam mana? Bergeser. Okey. Dan angin tiup daun kayu sama daun kayu bergeser, dia keluar suara lebih merdu daripada suara alat-alat muzik. Itu keadaan dalam syurga. Syarat nak ke syurga apa dia? Mati dalam iman. Syarat nak masuk ke syurga dengan tingkat tiada lisan apa dia? Syarat yang keluar nak masuk ke syurga dengan tidak ada hisab, syarat macam mana? Tak ingat hadis ni. Tak ingat tak? Apa dia? Apa dia? Mengkana. Tu dia. Siapa dia boleh lafaz di waktu sakaratil maut, boleh lafaz la ilaha illallah di waktu sakaratil maut, ya dia ke syurga tanpa dihisab. Walau bapak penyambung sekalipun, walaupun dia 24 jam dia tenggelam timbul di dalam lautan kemungkaran, dia tenggelam timbul di dalam lautan kemungkaran, tapi dia berucap la ilaha illallah di waktu war-war sakaratul maut, terus ke syurga dengan tidak melalui azab. Ya. Sekejap. Allah Ta'ala bagi tak? Tak, soal. Soal macam mana? Ayat macam tu lah yang dia boleh mengucap tu adalah rahmat kepada Allah. Segala-gala mama nak boleh mengucap la ilaha illallah, anugerah daripada Allah. Nak boleh duduk dalam majlis ilmu macam ini pun rahmat daripada Allah. Nak selamat daripada banjir pun rahmat daripada Allah. Segala-galanya daripada Allah. Dalam bahasa usul kata, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak berlaku. Sama ada pendek atau panjang, besar atau kecil, kesemua dikehendaki oleh Allah. Ya rahmat Allah, boleh ucap
Dan jika engkau tanya daripada naung kayunya, maka satu pohon kayunya perjalanan kuda yang sangat pantas dipelarikan bersungguh-sungguh di bawah naungnya 100 tahun tiada dapat diputuskan dia. Dalam syarakat satu pokok kayu, nama apa? Pokok tuba, ba, ya tidak ada titik. Baca tuba, jangan baca tobi. Tuba, nama dia. Ba, ya tak ada titik. Baca tuba. Besar mana batang dia, Allah. Panjang mana dahan dia, Allah. Tunggu kita pergi tengok sendiri bersama. Naungan dia, kuda yang pantas berlari selama 100 tahun. 100 tahun pun belum lepas daripada naungan pokok itu lagi. 100 tahun kuda berlari. Ini yang kata pokok tu bani besar. Besar mana? Tunggulah kita tengok sendiri. Dah 100 tahun tak lepas daripada naungan. Kemudian terus. Dan jika engkau tanya daripada luasnya, maka sekurang-kurang milik seorang mukmin di dalam maliganya daripada sarirnya dan kebunnya, sarirnya dan kebunnya perjalanan 1000 tahun. InsyaAllah. Orang tak berbuk, syurga ni luas. Perjalanan 1000 tahun. Sarir, sirah, yara, katil. Kalau sori kecil, kalau sarirut katil. Sarir dan kebun. Katil. Sarir. Ya betul, sarir. Sarir katil. Ya, 1000 tahun. Bayangkanlah jamaah, ahli syurga berenang di atas darat lama mana? 80 tahun. Masa akal kan? Tak masuk akal. Ini bukan hukum akal, ini hukum syara. 80 tahun. Bayangkan apa dia mama? Macam hak ni juga kan. Kita masih bomok renang. Renang kemarin kita masih bomok. Apa dia? Hak renang. Ada darat tu. Ada orang kita jawab mak kita tak percaya dah. Kita tak tahu tanya budak. Tekan. Jangan tak percaya lah. Kalau saya berbohong, apa untung bagi saya? Kalau percaya 1000 tahun, itu 80 tahun. Tapi matastahil dia nak 100 tahun, 100 tahun pun boleh. Berdalil matastahil apa yang nafsu kamu ingin. Jangan kata 100 tahun, 1000 tahun pun boleh. Matastahil anfus.
sesak tu terima pula-pula. Oh, dia kata gila kalau semua nak percaya kepada hang, dia kata kosonglah nerakanya. Oh, mana orang tu booking dekat neraka. Jangan buat senang-senang main dengan hukum syarak. Dah, percayalah 80 tahun akan jumpa dalam kitab ni. Boleh jadi terlepas atau akan datang. Muka surat saya tak ingat. Ada sebut dalam kitab Kasful Ghaibiyah 80 tahun. Balik dicarilah. Dah, terus lagi. Dan jika engkau tanya daripada kemahnya dan beberapa kubahnya, Cukup kemah. Kita tangguh di situ dulu. Balik kepada akidah. Sambil bicara akidah. Okay. Terkandung di dalam makna kata la ilaha illallah masing-masing simpan bagi Allah akan jawapan. Terkandung di dalam makna kata la ilaha illallah sekurang-kurang banyak mana? 42 aqaid. Kalau nak kata 42 sifat pun betul, boleh, ya. Okey. Sekurang-kurang orang itu nak boleh jadi ma'rifat. Dia kena tahu sifat bersama dengan dalil sekurang-kurang macam mana? 42 aqaid. Mana dia maksud yang dikatakan 42 aqaid? Wajib 20, mustahil 20, harus 1 lawan 1. Betul. Ketiga, yang dia perlu berdalil sekurang-kurang dalil apa? Dalil ijmali, ijmali. Ijmali lawan apa? Tafsili. Dalil ijmali fardu apa? Fardu ain. Betul. Dalil tafsili fardu apa? Fardu kifayah. Fardu ain tiap-tiap orang. Fardu kifayah dalam satu qaryah ada seorang cukup. Hal lain tak berdasar. Wujud Allah Ta'ala ada. Ada Allah Ta'ala boleh tunjuk tak? Tak boleh tunjuk. Betul. Amrun iktibari boleh tunjuk tak? boleh. Amrun iktibari. Tak boleh. Amrun iktibari boleh tunjuk tak? Boleh. Jawab tak betul tu orang tak datang hari Ahad. Imam kalau tak datang hari Ahad, jawab bergelapang. Allah Ta'ala wujud ada. Ada Allah Ta'ala boleh tunjuk tak? Tidak boleh tunjuk. Amrul iktibari boleh tunjuk ke tak?
bahas dalil. Allah tak jangan jawab dalil ijmali sudah. Allah Ta'ala ada, mana dia dalil? Adanya alam ini. Betul. Balik cerita kepada ayah Muhammad tua gadis, lebih-lebih lagi teruna gadis yang telah ambil balik bersakut pada dalil ijmali. Wujud nama apa? Adam. Apa makna Adam? Tiada. Allah Ta'ala bersifat, tak ada sifat tiada? Tidak. Okey. Allah Ta'ala tiada bersifat dengan sifat lawan. Apa dia? Dalilnya adanya alam ini ada ijmal. Qudrah lawan apa? Ajzu. Apa makna ajzu? Lemah. Okey. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah. Mana dia dalil ijmal? Adanya alam ini. Allah Ta'ala tiada bersifat dengan sifat lawan. Mana dia dalil ijmali? Adanya alam ini. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat harus. Mana dalil ijmali? Allah Ta'ala bersifat dengan Allah Ta'ala tiada bersifat dengan sifat lawan. Mana dalil ijmali? Ada doa. Okey. Tiap tiap satu daripada 42 no? Itulah dalil ijmali untuk melepas daripada taklid. Tiap-tiap 42 boleh buktikan dalil tiap-tiap satu. Orang itu lepas daripada apa? Lepas daripada taklid. Betul. Apabila lepas daripada taklid, orang itu tergolong dalam golongan orang apa? Orang ma'rifah. Orang ma'rifah, orang itu ada harga tak di sisi Allah Ta'ala? Ada harga. Jangan kerepot. Tidak ada harga di sisi manusia. Tak berguna di sisi manusia. Dan suruh sirap pokok bunga pun tak larat, tak berguna. Tapi di sisi Allah Ta'ala berguna. Di sisi Allah Ta'ala berguna bukan kira remaja, tua, warga makrifat. Berguna di sisi Allah Ta'ala bukan daripada remaja, tak remaja, tidak. Bukan daripada dewasa apa tidak. Bukan warga emas apa tidak. Bukan krepot apa tidak. Ma'rifah. Ada harga di sisi Allah Ta'ala. Kalau tidak ma'rifah, walaupun umur 25 tahun, ya satu sin tak berguna di sisi Allah. Senyumlah, jangan ada harga di sisi Allah Ta'ala. Tak jelas? Soal jangan jeling, saya tak faham. Soalannya, kenapa saya katanya orang makrifah berguna di sisi Allah Ta'ala? Jangan tak mau tanya, saya tanya lagi. Kerana setiap ibadat
qala Allah Ta'ala, inna Allah astara minal mu'minina, inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Terang-terang Allah Ta'ala akan beli diri mukmin dan mukminah dan harta benda dia bi anna lahumul jannah, dengan syurga. Biar kita tak berguna di sisi manusia, tapi berguna di sisi Allah. Sudah. Sekurang-kurang nak dibilangkan orang makrifat kena tahu dalil apa? Ijmali, yang kata ajmali, ijmali. Dalil ijmali bersangkut paut dengan apa? Dalil ijmali bersangkut paut dengan apa? Akidah. Berapa banyak akidah bersangkut paut dengan dalil ijmali? 42 akidah. Balik iman sendiri dah. Wallahu a'lam. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سمعنا أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى أرواح الكفور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini untuk selamat untuk petugas di luar negara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ad-darajat wa tuballighna biha al-hayat fil hayat wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al dinana dinan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malal salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana min mawtis syuhada wa adkhil jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Allahumma in kana rizqina fis samaa'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fa'awwinhu wa barik lana fihi rizqan halalan tayyiban wasi'an ghayra dafin wa la nasabin innaka ala kulli
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. بسم الله. صلى الله عليه وسلم.